PKP ketat, ekonomi tenang. Lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Indonesia dikawal ketat dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard atau SOP berkaitan pencegahan pandemik COVID-19 bagi mencegah sebarang bentuk penularan menurut Wisma Putra dalam satu kenyataan. Disebut juga bahawa program lawatan itu hanya disertai delegasi kecil yang diwajibkan menjalani ujian COVID-19 selain membabitkan individu yang tidak bergejala dan disahkan negatif 48 jam sebelum berlepas. Muhyiddin mendapat jemputan khas untuk mengadakan lawatan rasmi daripada Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020. Seluruh dunia tahu Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang berakhir pada 4 Februari lalu telah dilanjutkan dengan SOP yang lebih ketat. Negara juga diletakkan di bawah perintah darurat. Kejap, Perdana Menteri meninggalkan negara dalam masa darurat. Proklamasi darurat ini disebut dalam Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Secara umumnya, darurat diisytiharkan susulan keadaan luar biasa yang berlaku di sesebuah negara seperti huru-hara kerana bencana alam dan ketidakstabilan politik. Darurat mengizinkan kuasa yang tidak terbatas kepada pentadbiran negara. Itulah sebenarnya yang ingin dicapai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika meletakkan Malaysia dalam keadaan darurat kerana beliau sudah hilang majoriti parlimen. Muhyiddin dan gerombolan Ruai Bildah kini menjadikan Malaysia negara kakistokrasi, iaitu negara yang diperintah oleh golongan yang tidak kompeten. Syarikat gergasi seperti Hyundai sudah lari Indonesia. Ada yang ke Filipina, Thailand, Singapura dan juga Vietnam. Malaysia jauh ketinggalan akibat kehilangan pelaburan langsung asing FDI pada kadar yang lebih buruk daripada ASEAN dan secara global pada tahun 2020. Hampir sejuta rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan dan perniagaan muflis. Sementara itu, Muhyiddin dan ahli kabinetnya yang bersaiz XXXL entah berapa jam sahaja bekerja satu hari dengan gaji dan allowance berpuluh ribu setiap bulan. Mereka yang tidak kompeten ini tanpa rasa malu dan segan mendapat gelaran Datuk dan Pingat sempena Hari Wilayah Persekutuan. Rakyat diheret ke mahkamah kerana kesalahan berhubung pelanggaran SOP PKP. Menteri pula ada yang diumpamakan seperti burung hudhud dalam Al-Quran. Kononnya beliau membawa pelaburan dari Turki. Kelakar. Menurut Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD, FDI sebenar Malaysia tahun lalu turun 68% berbanding penguncupan purata rantau ASEAN 31% dan global 42%. Oh, untuk rakyat, Muhyiddin berikan beras. Perdana Menteri Malaysia yang lalu tidak sempurna, tetapi sekurang-kurangnya mereka berusaha keras untuk memperbaiki keadaan negara sama ada dari segi politik mahupun ekonomi. Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman, tidak meninggalkan negara semasa darurat. Perdana Menteri Tebuk Atap pergi ke Indonesia, entah apa tujuan sebenarnya, hanya beliau yang tahu. Patutlah media sosial Facebook dan Twitter hanya dipenuhi dengan kata-kata sinis berhubung lawatan itu. Di Facebook, Abu Bakar Muhammad Rashid menulis kepada Pak Jokowi yang dihormati, mohon disimpan terus itu tanda pagar Muhyiddin out di Indonesia, Pak. Kami tak mau dia, Pak. Fakhur Razi Mokhtar pula berkata, semoga Pak Joko nasihat Muhyiddin letak jawatan. Pengguna Twitter Inalsin menciap nanti akan ada tanda pagar kluster menteri yang baru atau tanda pagar kluster PM. Rakyat sekali lagi dipersalahkan. Selepas pulang dari Indonesia, beliau dan rombongannya akan dikenakan kuarantin selama 10 hari. Mereka duduk di rumah tanpa buat kerja dan makan gaji buta. Sementara itu, ekonomi terus mengecut dan rakyat ikat perut.